Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam PDPR kali ke-9. Tajuk kita pada hari ini di bawah topik ulum hadis, di bawah tajuk istilah-istilah dalam ulum hadis. Dalam topik ini kita akan mempelajari dua perkara yang besar, iaitu yang pertama, istilah periwayatan hadis, dan yang kedua, gelaran bagi ulama hadis. Sebelum kita mengetahui takrif, marilah kita terlebih dahulu mengenal di manakah yang dikatakan istilah-istilah periwayatan dalam sesebuah hadis. Yang pertama, para pelajar lihat pada perkataan rawi. Kita lihat perkataan rawi itu ustazah telah mewarnakan dengan warna merah. Jadi ada 4 nama di situ: Sulaiman, Ismail, Nafi' dan Abu Hurairah. Jadi mereka inilah yang bergelar rawi. Yang kedua kita tengok isnad. Lafaz isnad pada tulisan yang ustazah telah birukan dia, iaitu ada 4 perkataan yang telah dibirukan, iaitu haddatsana pertama, haddatsana yang kedua, haddatsana yang ketiga, dan yang keempat an. Perkataan itulah yang dimaksudkan dengan isnad. Yang ketiga, matan. Matan itu bermula selepas daripada matan itu bermula apa yang Rasulullah sebut. Jadi dia bermula dalam ayat ini, dalam hadis ini, dia bermula daripada ayatul munafiqun sehinggalah kepada wa iza uktumina khana. Itulah yang dipanggil matan. Seterusnya musnid. Musnid ialah perkataan di dalam kurungan itu. Yang di bawah tu, bila ada hadis, kemudian di bawah tu ada satu kalimah yang dikurung itu, itulah musnid. Kalau di sini, rawahul Bukhari, itulah musnid. Yang kelima iaitu sanad. Sanad ini bermula daripada perkataan yang ustazah garis, daripada haddatsana Sulaiman sehinggalah kepada Abu Hurairah yang mengambil hadis daripada Rasulullah SAW. Itulah dipanggil sanad. Baiklah, sekarang kita lihat satu persatu takrif kalimah yang kita sebut tadi supaya kita lebih jelas dan dapat memahaminya dengan tepat. Yang pertama, matan. Matan itu ialah teks ataupun lafaz hadis. Yang kedua, sanad. Sanad itu ialah rangkaian perawi hadis. Kalau perawi itu seorang, kita panggil dia rawi. Tetapi sekiranya ramai, A ambil hadis daripada B, B ambil hadis daripada C, C ambil hadis daripada D, sehinggalah sahabat ambil daripada Rasulullah, maka itulah yang dipanggil rangkaian perawi, yang istilahnya disebut sebagai sanad. Yang ketiga, rawi. Rawi ialah orang yang meriwayatkan hadis. Yang keempat, isnad. Isnad ialah menyandarkan sesuatu hadis secara bersanad. Bermaksud perawi tadi menjelaskan kepada kita bagaimana dia menerima ataupun bagaimana dia meriwayatkan hadis. Kalaulah dia menerima hadis dengan cara dia mendengar hadis itu sendiri, maka dia akan menggunakan perkataan sami'tu. Kalaulah hadis itu diceritakan kepada dia secara berhadapan, maka dia akan menggunakan perkataan haddatsana ataupun haddatsani kalau seorang. Itulah yang dimaksudkan dengan isnad. Yang kelima ialah musnid. Musnid ini ialah
orang yang meriwayatkan hadis dengan sanad yang diperoleh daripada guru dan seterusnya. Berarti orang yang terakhir meriwayatkan hadis ini, dia menyebut semua guru-guru yang dia ambil hadis itu. Berarti dia menceritakan semua rangkaian perawi hadis. Dan yang keenam, ada lagi satu istilah yang dikenali sebagai musnad. Ya, tadi musnid, sekarang ni musnad. Musnad ni ialah kitab hadis yang disusun mengikut nama perawi dalam kalangan sahabat. Okey, ada pelbagai kitab hadis. Kalaulah kitab hadis itu hanya menghimpunkan hadis-hadis Nabi, tak kira siapa perawi, kita panggil kitab hadis tersebut sebagai sunan. Tetapi kalau kitab hadis ini disusun ikut nama perawi, contoh, kitab ni bermula dengan perawi nama dia Abu Hurairah. Jadi mana-mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ada dalam kitabnya, maka kitab itu kita panggil dia musnad. Pada bahagian kedua topik ini, kita akan mempelajari gelaran bagi ahli hadis ataupun bagi ulama-ulama hadis. Gelaran yang pertama ialah al-muhaddis. Al-muhaddis ialah ulama yang menguasai ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah serta mengetahui status hadis. Yang dimaksudkan dengan ilmu hadis riwayah ialah matan hadis dan ilmu hadis dirayah ialah sanad hadis serta mereka mengetahui status hadis sama ada hadis tersebut sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu'. Antara ulama yang bergelar al-muhaddis ialah Al-Baihaqi, Daruqutni, Ibnu Majah dan Abu Nuaim Al-Asbahani. Yang kedua, ulama yang bergelar Al-Hafiz. Ulama yang bergelar Al-Hafiz ialah sama juga, iaitu ulama yang menguasai hadis dari segi dirayah dan diriwayah serta mengetahui status hadis, tetapi kita tambah sedikit, mereka ini menguasai lebih daripada 100,000 hadis. Lebih daripada 100,000 hadis. Mereka yang bergelar Al-Hafiz ini ialah Al-Iraqi, As-Saqawi dan Az-Zahabi. Yang ketiga. Gelaran yang ketiga ialah Al-Hujjah. Al-Hujjah ialah ulama hadis yang menguasai lebih daripada 300,000 hadis dari segi sanad dan matan. Antara ulama yang bergelar Al-Hujjah ialah Hamad bin Usama, Abdullah bin Muhammad, Ukhail bin Khalid, Abdullah bin Yusuf. Yang keempat ialah Al-Hakim. Al-Hakim ini adalah gelaran ulama yang tertinggi sekali. Mereka yang bergelar Al-Hakim ini berjaya menguasai hadis lebih daripada 700,000 hadis dari segi sanad dan matan. Tokoh yang bergelar Al-Hakim ialah Al-Hakim An-Naisaburi, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Hibban, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan beberapa tokoh lain lagi. Daripada apa yang kita pelajari hari ini, marilah kita lihat usaha dan pengorbanan para ulama dalam memelihara dan menyampaikan hadis kepada kita. Nombor 1 kita lihat tadi, bilangan hadis
yang dikuasai oleh para ulama itu sangat banyak. Ini bererti mereka berusaha untuk mencari satu hadis daripada seorang guru kepada seorang guru. Yang kedua, mereka berusaha bersungguh-sungguh menghafal semua hadis yang mereka peroleh tersebut. Yang ketiga, kita lihat ulama tadi bukan sahaja menguasai, malah sebahagian besar daripada mereka mencatat dan membukukan hadis-hadis tersebut. Dengan jasa dan pengorbanan mereka, maka kita pada hari ini dapat menerima, mendengar hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu adalah wajar untuk kita menginsafi dan menghargai apa yang dibuat oleh para ulama tersebut. Sekian PDPR kita pada kali ini. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari ini memberi manfaat dan dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.